بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العظيم. Am lahum nasibum minal mulki, patutkah ada bagi mereka, yakni kaum Yahudi itu, sesuatu bahagian dalam kekuasaan memerintah? Tidak patut. Fa idzal la yu'tunan nasa naqira, kalau ada bahagian memerintah, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ayat sebelum ni menyatakan, iaitu ayat 50, dulu ayat 52 dah sebelum ini, ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ayat sebelum ni menyatakan kaum Yahudi sedia melakukan apa sahaja bagi mendapatkan sokongan dan kerjasama dengan kaum musyrikin di Makkah. Tujuan utama ialah untuk meruntuhkan kerajaan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sebelum ini mereka telah memberi pengakuan untuk bekerjasama, untuk patuh kepada Dusturul Madinah, tetapi mereka ini tidak boleh terima kepimpinan Nabi itu. Oleh itu mereka batalkan perjanjian dan mengajak kaum musyrikin untuk bekerjasama melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya meruntuhkan kerajaan di Madinah. Meruntuhkan kerajaan Madinah. Apakah mereka ini boleh diberi sokongan? Patutkah Yahudi ini dengan sebab dia ada ilmu, dia mempunyai pengalaman yang tinggi, bangsa mereka bangsa yang telah diberi kepercayaan sebelum ini, patutkah diberi kuasa kepada mereka untuk mentadbirkan? Kita abaikanlah Islam ini, Islam kalau begitunya, sebab Nabi orang Arab tidak mempunyai pengalaman, sebelum ini pun mereka tidak terkenal sebagai bangsa yang berilmu. Bolehkah kita serahkan kepada Yahudi untuk memerintah? Sebab mereka mempunyai kepintaran dalam politik, mereka sanggup bekerja sama dengan siapa sahaja, sekalipun dengan musuh boleh bekerja sama. Hatta Yahudi, Ka'ab bin al-Ashraf boleh datang ke Madinah dan sujud kepada berhala-berhala Jibt dan Taghut. Sanggup sujud. Ini sesuatu yang bertentangan dengan agama mereka. Agama mereka agama tauhid, bukan agama berhala. Tapi mereka sanggup berbuat demikian untuk mendapatkan sokongan dan kuasa. Ayat ini menyatakan, bagaimana kalau Yahudi ini diberi kuasa memerintah? Ayat menyatakan mereka tidak boleh memerintah, tak boleh diserahkan kuasa kepada mereka dengan dua sebab. Pertama sebabnya, kalau mereka ini diberi kuasa, mereka tidak bela kepentingan awam. Sepatutnya kepentingan ulama, kepentingan rakyat, kepentingan awam mendahului kepentingan sendiri. Sepatutnya mereka begitu. Mereka akan membela hak-hak orang awam terlebih dahulu sebelum daripada mereka membela diri mereka sendiri. Yahudi begitu kan nanti mereka akan bela orang lain? Tidak, mereka tidak akan bela orang lain. Mereka akan bela nasib mereka, kepentingan mereka. Mereka akan memulihkan kedudukan mereka di mata dunia setelah nikmat yang diberi kepada mereka sebelum ini ditarik dan diberi kepada Nabi Muhammad, iaitu anugerah kenabian, pangkat kenabian. Mereka tidak boleh terima sama sekali. Ayat ni menyatakan perkara itu. Ayat ni menyatakan kepimpinan Yahudi tidak layak memerintah sebab kepentingan diri mereka sangat tebal. Mereka tidak akan mempedulikan orang lain jika diserahkan kepada mereka kuasa. Am lahum nasibum minal mulki, patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dalam kekuasaan memerintah? Patutkah dikongsikan dengan mereka? Kongsi pun tak patut dengan Yahudi. Tidak boleh diberi kepada mereka kuasa memerintah. Kalau diberi bagaimana? Fa idzal la yu'tunan nasa naqira, kalau diberi kepada mereka sudah tentu mereka tidak beri sedikit pun kebaikan kepada manusia. Kalau mereka tak beri, mereka akan hancurkan apa yang ada pada orang lain. Mereka kekalkan jadi milik mereka, agama milik mereka, harta benda dunia milik mereka, ekonomi milik mereka, semua sekali. Mungkinkah mereka akan berkongsi dengan orang lain? Tidak, mereka tidak akan berkongsi.
Al-Quranul Karim merupakan satu mukjizat. Memberitahu kepada mereka sesuatu yang kita tidak tahu lebih banyak tentang Yahudi. Jika tidak diberitahu oleh kitab suci Al-Quranul Karim, jika tidak didedahkan. Quran mendedahkan sikap dan tabiat Yahudi, tidak ingin melihat kejayaan pada orang lain, tetapi kejayaan mahulah dibalut oleh mereka sahaja. Kuasa jika diberikan kepada mereka, maka Yahudi akan berada di mana-mana, kepentingan mereka akan berada di mana-mana, kepentingan orang lain tidak dibela, sekalipun mereka diserahkan kuasa. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Kalau begitu mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia. Naqir dalam bahasa Arabnya diambil daripada perkataan an-naqru. An-naqru ini maknanya patuk. Minqar maknanya paruh. Paruh binatang, burung, itu namanya paruh, dia nama minqar. An-naqru maknanya buat lubang dengan paruh. An-naqru. Lubang kayu bila dibuat dengan paruh, berapa besar lubang yang boleh dibuat olehnya? Cukup untuk dia masuk bertelur setinggi-tingginya. Tetapi batang kayu yang begitu besar mereka tidak boleh pecahkan. Tak boleh, haiwan tidak boleh pecahkan. Kalaulah manusia ini diberikan kepadanya, kalaulah Yahudi itu diberi kepadanya kuasa, sedikit pun, biarpun sedikit sebesar lubang yang dibuat oleh paruh burung, sekalipun sebesar itu mereka tidak bersedia untuk diberikan kepada orang lain. Tak diberi walaupun sedikit, habis kepunyaan mereka. Fa'izal minqar maknanya lubang yang dibuat dengan paruh burung. An-naqru maknanya lubang. An-naqru juga maknanya ketuk. Bila kita ketuk sesuatu yang berlubang dalam tu, dia bunyi. Bunyi ini tidak besar bunyi. Sebab yang makin besar suara itu apabila dibuat besar lubangnya. Lubang yang dibuat besar dalam kayu itu, kita ketuk dari luar akan bunyi besar. Tetapi kalau lubang kecil, berapa banyak yang boleh diberi, suara boleh didengar padanya? Sedikit saja. Quran dalam ayat ini ingin menyatakan terlalu sedikit barang itu pun Yahudi tidak sedia beri kepada orang yang bukan Yahudi. Itu fa'izalla yu'tunan nasa naqira. Sebab yang pertama mereka tidak. Pemimpin seharusnya berkongsi kebaikan dengan orang ramai. Ataupun sekurang-kurangnya berkongsi. Kalau tidak pun biarlah kepentingannya itu tidak ada, tapi kepentingan umum yang ada. Sepatutnya begitu. Itu sebab pertama, Yahudi tidak layak diberi kuasa. Yang kedua, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat pangkat Nabi dan agama Islam? Sebab yang kedua, mereka tidak layak diberi kuasa kerana penyakit hasad ini terlalu tinggi pada mereka. Hasad apa? Hasad yahsudunan nasa, mereka hasad kepada manusia. Manusia ini ialah Nabi Muhammad dan umatnya. Mereka hasad terhadap ala ma atahumullahu min fadlih. Hasad terhadap nikmat yang dianugerah Allah kepada Nabi Muhammad, iaitu nikmat Nabi, nikmat hikmah diberi kepada Nabi. Nabi bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan orang Arab. Mereka dengki perkara ini. Mereka tidak boleh terima sama sekali nikmat ada pada bukan Yahudi lebih besar daripada apa yang ada pada mereka. Quran menyatakan, ayat menyatakan, sebelum ini mereka telah diberi kepimpinan itu. Diberi kepada Nabi Musa, diberi kepada Nabi Sulaiman, diberi kepada Nabi Daud. Ini semua Yahudi ini. Nabi-Nabi lebih ramai lahir dari kalangan Yahudi sebelum daripada Nabi Muhammad. Tetapi mereka khianatkan amanah ini. Kekhianat amanah. Apabila Allah Subhanahu wa taala dapati bahawa mereka tidak menghargai nikmat yang diberi kepadanya, Tuhan beri kepada orang lain pula nikmat itu. Nikmat ini boleh berada pada seseorang itu apabila dipelihara dengan baik. Nikmat kesihatan boleh ada padanya jika kesihatan itu dipelihara dengan baik. Harta benda boleh berada padanya jika dipelihara. Kekayaan boleh berada padanya, pangkat boleh berada padanya. Yahudi tidak ada sifat ini. Yahudi tidak ada rasa syukur kepada nikmat yang diberi Allah kepada mereka. Tidak pernah sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad ini, bangsa yang paling maju dalam dunia yang dikasihi Allah tidak ada selain daripada Yahudi. Tetapi setiap kali datang Nabi, ada saja yang Nabi dibunuh, dipukul dan dikikam macam berbagai-bagai lagi. Nabi mereka lakukan yaqtulunal anbiya, mereka bunuh nabi-nabi.
Kalaupun tidak semua Yahudi yang membunuh Nabi, tetapi cukuplah bangsa mereka yang membunuh Yahudi, dan yang tidak membunuh Nabi-Nabi itu pun mereka merastui perbuatan yang dilakukan oleh setengah kumpulan. Jadi oleh kerana itu seolah-olah mereka terlibat dengan semuanya. Jadi patutkah mereka dibangkitnya, dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi pemimpin, sedangkan mereka hasad dengki? Jawabnya tidak patut. Am yahsudunan nasa, atau patutkah yakni mereka itu dibangkit, dilantik menjadi pemimpin, sedangkan mereka dengki kepada manusia, dengki kepada Nabi, dengkikan kepada umat Nabi Muhammad. Ala ma atahumullahu min fadlih, disebabkan nikmat yang dimaksudkan ialah pangkat Nabi dan agama Islam, min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Sebenarnya kami telah beri kepada Ibrahim, keluarga Ibrahim ni kami telah berikan kepada mereka kitab dan hikmat. Mereka ini siapa? Keluarga Yahudi. Kami telah berikan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Musa, dan ramai lagi Nabi-Nabi Shu'aib, Nabi Asy'ia, dan yang tak disebut dalam Quran pun begitu ramai. Kami telah beri, tetapi mereka khianat nikmat itu. Bila mereka khianat, kami beri kepada orang lain. Pengajaran cukup tinggi sebenarnya daripada ayat ini. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima, dan kami pula telah beri kepada mereka kerajaan yang besar. Kerajaan Nabi Sulaiman besar, kerajaan Nabi Daud besar. Kami telah beri kebesaran, nikmat yang begitu besar. Sekarang jika kami berikan kepada Nabi Muhammad pula dari keturunan Arab, maka adalah satu perkara yang biasa saja. Sebab mereka telah kami beri pula kepada orang lain. Tiada siapa yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kepada siapa nikmat yang hendak diberikan itu. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kami beri Alkitab, kami beri Al-Hikmah, dan kami beri kepada mereka kerajaan yang begitu besar. Kerajaan apa yang begitu besar? Kerajaan untuk memerintah dunia dan akhirat. Raja dan Nabi berkumpul sekali padanya. Tak biasa kenabian dan raja berhimpun pada satu orang. Jika dia raja, maka dia bukan Nabi. Jika Nabi, maka dia tidak raja. Tetapi Nabi Sulaiman kedua-duanya sekali, raja yang memerintah dan Nabi yang menerima wahyu. Diberi. Yahudi telah menyaksikan bangsa mereka telah memperolehi nikmat ini. Tetapi oleh kerana mereka ini hasad, mereka tidak boleh diberi. Hasad. Jadi kalau begitu, hasad amat berbahaya sebenarnya. Hasad, sebagaimana kita sebut dahulu, dia boleh menyerang sesiapa saja. Dia boleh menyerang Yahudi dan bukan Yahudi. Dia boleh menyerang orang alim, orang jahil. Dia boleh menyerang orang berpangkat tinggi. Semua orang terdedah kepada penyakit, namanya penyakit hasad, penyakit dengki. Penyakit ini tidak boleh jika ada pada seseorang, maka tenaganya, keupayaannya akan dicurahkan untuk meruntuh apa yang ada pada orang lain. Sebab hasad itu maknanya tamanni zawala ni'matal ghairi, bercita-cita hilang nikmat yang ada pada orang lain sekalipun tak dapat kepada dia. Biar dia jadi miskin, saya tak kaya pun tak apa. Biar dia jadi miskin, saya miskin macam ni pun tak apa. Ini namanya hasad. Tapi satu lagi namanya ghibtah. Saya mahu ketinggian, kemuliaan, kejayaan seperti dia, tapi tidak niat untuk menghapuskan apa yang ada padanya. Harus. Tapi dengki tidak begitu. Dengki cita-citanya ialah meruntuh apa yang ada, cukup setakat itu dan tidak ke mana-mana lagi. Apabila runtuh, dia sudah senang tidur. Sekalipun dia dilanda dengan berbagai-bagai penyakit. Namanya hasad. Bolehkah orang yang seumpama ini diserahkan kepadanya untuk memerintah? Tak boleh, sebab dia tidak ingin membina, ingin meruntuh. Yang kedua, motif segala kejadian jenayah yang berlaku dalam dunia pada hari ini, sama ada pada peringkat sekalipun, motifnya ialah buruk hati. Mengapa berlaku pembunuhan, mengapa berlaku kecurian, keganasan di mana-mana juga? Sebabnya al-hasadu, hasad, dengki, buruk hati. Yang ketiga pula, mengapa sebenarnya orang ini tidak boleh diserahkan kuasa? Kajian pernah dibuat bahawa segala penyakit kronik yang menimpa manusia ini sebenarnya dia berpunca daripada penyakit al-hasadu. Sakit hati.
Oleh kerana itu sakit hati perlu dibuang. Buang dengan segera supaya kita memperoleh ketenangan dalam hidup. Hidup sebenarnya tidak riang jika pikiran kita habis berfikir tentang kesenangan yang ada pada orang lain dan ada pada kita rasa tidak senang dengan kesenangan mereka. Dia boleh menempah penyakit-penyakit yang lain, penyakit fizikal, penyakit lain, penyakit darah tinggi lah barangkali yang kita semua sebut. Penyakit-penyakit ini datangnya daripada hati dahulu. Quran menyatakan perkara ini sebenarnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit. Dahulu, sakit mana? Sakit kerana tak boleh lihat kejayaan pada orang lain. Fazadahumullahu marada. Allah tambah kepada mereka sakit pula. Sakit hati dah sekali. Kemudian Ibn Al-Qayyim mengulas semua penyakit yang disebut dalam bukunya, semuanya berpunca daripada penyakit hati dulu. Oleh kerana itu seseorang hendaklah membina dirinya, hatinya, dengan memohon doa kepada Allah supaya hati ini suci. Hati ini suci. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah hati kami, jangan tinggal dalam hati kami ghil, penyakit dengki, penyakit buruk hati kepada orang yang beriman. Jangan ada penyakit ini. Minta. Orang yang datang, para sahabat yang datang, kemudian daripada Nabi, tabi'in, mereka ini tidak menyimpan perkara ini. Mereka sanggup berkongsi dalam semua perkara. Orang Madinah sanggup berkongsi sampai isteri mereka pun sanggup cerai untuk diberikan kepada orang Muhajirin. Padahal perkara ini tidak patutnya begitu. Tetapi oleh kerana hati mereka sudah dibuang oleh Islam, mereka sanggup berkongsi kebun mereka, mereka sanggup berkongsi rumah mereka. Ini maknanya hati yang sudah suci. Jadi Yahudi tidak mempunyai perkara ini, mereka terlalu tinggi. Hasad pada hakikatnya adalah satu kelemahan pribadi. Pribadinya lemah apabila ada hasad ini. Orang yang kuat, orang yang suci daripada penyakit ini. Tidak ada padanya. Oleh sebab apabila penyakit ini tidak ada, kita hidup boleh riang 24 jam. Kita letak belakang, kita boleh lena tidur segera. Mengapa kita tidak ada apa-apa? Tak ada. Pergilah orang nak pergi klien, nak pergi ke mana pun. Pergilah mereka. Kita nak tidur. Tetapi jika kita merasakan perkara-perkara lain itu masih menghantui dalam pemikiran kita, tak boleh tidur pada waktunya. Tak boleh tidur. Jadi kalau begitunya, apabila Al-Quranul Karim membincangkan mengapa Yahudi tidak boleh jadi pemimpin, yahsudunan nas, mereka dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ayat yang saya rasa memberi pengajaran yang cukup penting sebenarnya untuk melihat manusia yang sakit dan manusia yang sehat. Sebenarnya Yahudi sebagai contoh. Seterusnya, faminhum man amana bihi